A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap mengizinkan kita semua untuk sama-sama menghadiri pada pagi ini majlis ilmu, dan pakat-pakat mohonlah kepada Allah supaya Allah terima kebaikan kita hadir majlis ilmu ini, supaya diterima oleh Allah. Satu. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan ilmu yang kita dapat ni ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan dapat kertas soalan satu. Kertas ni kertas doa Rasulullah. Bukan Imam Ghazali ke Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, bukan doa daripada Imam Nawawi ke. Doa-doa yang diajar oleh para ulama pun bagus. Bahkan doa ni tuan-tuan nak berdoa ikutlah, masing-masing nak doa guna doa sendiri pun boleh. Nak guna doa sendiri, ya Allah, Kau himpunkanlah aku dan seluruh ahli keluargaku di dalam syurga. Itu doa kita sendiri. Doa kita boleh. Doa para ulama lagi barakah. Doa Rasulullah lagi barakah. Nombor satu yang paling barakah. Cumanya doa Nabi ni beratus-ratus. Punyalah banyak doa Nabi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba. Ratus doa hak Nabi ajar, punya banyak. Hak saya bagi kat tuan-tuan tu, hak ni pagi ni, balik pelekat. Jangan buat lapik cucuk pula. Hak tu saya jentik telinga. Tuan-tuan balik pelekat. Harga murah ya, kupang lah, di mesin lah, putus stick kan. Tapi doa ni, ulama kata baca doa satu ni, dia himpun semua doa hak Nabi ajar. Habis. Ni, satu ni. Ulama panggil doa macam ni, doa-doa yang lengkap dan sempurna macam ni, dia panggil minal jawami'il kawamil ataupun minal jami' al-kamil. Doa yang lengkap macam ni. Kita baca pagi ni dan saya akan hurai sikit. Sebab masa kita pun tak banyak. Kita tekat 9.45 je, lepas tu kena surai lah. Ni tempat duduk ni penuh dah ni. Berapa ratus 100 orang lebih. Satu tikap 4 orang. Sekejap dia pun tak pergi masuk dah. Kan? Tak boleh lah. Macam zaman perang pula lah. Okey lah, satu tikap boleh 4, jangan duduk 2, kesian. Lepas duduk main ni, pakai duduk main, satu tikap 4 orang. Tuan-tuan, pagi ni kita akan baca, kemudian kita akan tengok makna dia, dan saya akan hurai dengan izin dan taufik daripada Allah. Kemudian tuan-tuan boleh hafal. Di sekolah kami, Akademi Darul Ifta, doa ni antara yang dihafal oleh pelajar lah, beserta dengan makna.
dihafal oleh pelajar beserta dengan makna. Sebelum saya terlupa, saya nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga juga. Selalu saya ucap terima kasih tapi dah mai jarang kepada pewakaf-pewakaf sekolah saya. Orang Langkawi ada beratus orang. Ada dalam grup ni. Dalam grup, ada grup WhatsApp ni. Wakaf dah 2 tahun dah. Bangunan sekolah pun last, nak naik last dah. Alhamdulillah. Sebab tu dulu 2 tahun lepas saya main ambil nama tuan-tuan pewakaf-pewakaf sampai hari ni. Sepatutnya setahun saja jadi pewakaf sekolah saya, kemudian boleh berundur, tetapi ramai yang tak berundur lah, ramai yang kekal sampai hari ni. Yang tu saya ucap terima kasih. Dulu saya sebut tuan-tuan tak bagi pun bangunan tu siap, tuan-tuan bagi pun bangunan tu siap. Dulu saya sebut. Dan itulah yang berlaku, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya ucap terima kasih kepada warga muslimin dan muslimat Langkawi yang sampai hari ini dah lebih 2 tahun dah, 2018 start kumpulan pewakaf tu. Depa wakaf bulanan. Ada yang sebulan 50, sebulan 100, sebulan 200. Ada yang sebulan 400 yang Langkawi bagi. Sampai hari inilah sekolah pun alhamdulillah nak siap, tinggal 2 bangunan lagi duk naik. Sekarang masih naik. Yang tu tajuk lain. Tuan tak ada apa. Yang tu je saya nak ucap penghargaan tu yang. Okey, tuan-tuan boleh tengok siapa yang tak dapat lagi boleh ambil. Tak mana kertas ni? Kat mana atas kan. Doa ini. Siapa yang tak dapat lagi boleh ambil doa ni. Tuan-tuan. Kalau tak sempat nak jumpa dengan semua doa Nabi, tak sempat nak baca dengan semua doa Rasulullah yang berjumlah ratus itu, ulama sebut satu ni cukup. Ulama kata baca satu ni je. Dia merangkumi keseluruhan. Kita baca dulu, tuan-tuan ikut. Saya baca supaya tuan-tuan boleh baca sendiri, tak salah baris. Yang ni untuk ramai. Yang kita nak baca pagi ni untuk ramai, sekali kita baca untuk seorang. Siapa bawa pen, ubahlah, dia boleh ubah. Kita baca untuk ramai dulu. Ramai pun tak apa, niat untuk ahli keluarga. Bila ramai, bayang muka ahli keluarga. Kami itu ahli keluarga. Okey, jadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Okey, sambung lagi. Doa ni dia satu ni, bukan dia buat 3 perenggan tu sebab dia buat terjemahan. Dia satu je doa tu, sekali, maksudnya sekali. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma'adha minhu abduka wa nabiyyuka. Okey, jadi ejaan tak ada salah, ejaan tak ada salah, baris tak ada salah. Tuan-tuan boleh baca. Okey, yang perenggan ketiga untuk ramai Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi lana khaira. Yang ni kalau baca untuk ramai.
Kalau baca untuk ramai. Kalau seorang, tuan-tuan tengok. Saya baca, saya tunjuk kat tuan-tuan tang mana nak ubah. Siapa ada pen, boleh garis kat perkataan yang nak ubah kalau baca doa ni seorang. Kataan pertama, Allahumma inna, jadi inni. Jadi inni. Satu, kataan yang pertama. Kalau seorang jadi inni. Kataan yang kedua, nas'aluka, jadi as'aluka. Jadi as'aluka. No? Hak tak reti je tu tak tahulah nak buat macam mana. Tulis bahasa Melayu AS kan? ASALUKA, as'aluka. Kataan yang ketiga, baris kedua. Baris kedua, ma'alimna. Tuan-tuan ubah ma'alimtu. Ma'alimtu. Ubah tu, na jadi tu. Tu maksudnya saya. Yang saya tahu, apa yang saya tahu. Tu yang ketiga. Yang keempat, wa ma lam na'lam wa ma lam a'lam. Ubah jadi wa ma lam a'lam. Na jadi a'lam. Yang kelima, tepi dia, wa na'udzu. Ubah jadi wa a'udzu. Ubah jadi wa a'udzu. Saya berlindung, aku berlindung. Wa a'udzu. Yang keenam, baris ketiga. Baris ketiga, ma'alimna. Tu sama macam atas tak sat. Ma'alimna, tuan-tuan ubah ma'alimtu. Ma'alimtu. Perkataan yang ketujuh, nak kena ubah kalau baca seorang doa ni, wa ma lam na'lam. Tuan-tuan ubah wa ma lam a'lam. Macam di atas tak sat. Wa ma lam a'lam. Wa ma lam a'lam. Berdosa tak kalau baca tak ubah? Tak berdosa. Boleh je. Cumanya kurang sesuai makna. No? Hak seorang maksud dia saya, hak ramai maksudnya kami. Jadi tak sesuai lah makna. Wa ma lam a'lam. Yang tu nombor 7 nak kena ubah. Tengok perenggan kedua. Allahumma inna. Jadi Allahumma inni. Allahumma inna, jadi Allahumma inni. Yang tu yang ke-8. Kataan ke-8 nak kena ubah. Yang ke-9 nak kena ubah, nas'aluka, jadi as'aluka. Nas'aluka jadi as'aluka. Macam di atas tadi. Tak susah. Lepas tu yang ke-10, baris bawah. Baris bawah dia, wa na'udzu bika. Sama macam atas tadi, nak kena ubah. Atas sana noh. Wa na'udzu, kami berlindung. Ubah a'udzu. Kalau nak baca seorang, wa a'udzu. Ni ada kosong lagi ni. Ada yang satu tikak 3 orang lah. Satu tikak boleh 24 orang. Sila. Sian mereka. Duk main. Satu tikak boleh 24. Ni ada kosong ni. Lepas tu perenggan ketiga. Tuan-tuan tengok perenggan ketiga. Allahumma inna, jadi ubah Allahumma inni.
Nas'aluka, ubah jadi as'aluka. Ni perenggan ketiga. Nas'aluka jadi as'aluka kalau baca seorang. Tengok baris bawah, baris nombor 2 tu perenggan ketiga. Wa na'udzubika, ubah wa a'udzubika. Ubah jadi wa a'udzubika. Tengok baris ketiga, perenggan ketiga, baris ketiga. Ada lagi 2 nak kena ubah. Ada lagi 2. Wa nas'aluka, ubah wa as'aluka. Wa nas'aluka maksud dia dan kami memohon kepadamu. Kalau baca seorang, wa as'aluka, wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu. Last sekali nak ubah ujung baris ketiga tu, ujung sekali. Taqdihi lana, ubah taqdihi li. Taqdihi li tu kepada aku, khaira, kebaikan. Yang khaira tak payah ubah apa. Taqdihi lana, ubah jadi taqdihi li. Tuan-tuan tengok saya baca hak seorang punya. Tuan-tuan tengok saya baca doa Rasulullah ni. Ni doa Rasulullah. Hak seorang. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni, ini perenggan kedua. As'aluka, kalau seorang as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika. Ramai na'udzu, kalau seorang wa a'udzu bika min syarri ma'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka. Perenggan terakhir, Allahumma inni, seorang, as'aluka, seorang, as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika. Ini ubah wa a'udzu bika kalau seorang minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa as'aluka. Ini ubah kalau seorang wa as'aluka an taj'ala. Ini tak ada ubah apa, kull qada'in taqdihi lana taqdihi li. Kalau seorang taqdihi li khaira. Habis. Habis doa tu. Siapa yang tak dapat lagi doa boleh ambil dekat, ambil siapa kat siapa saya tak tahu. Tang mana doa tu duduk tang mana atas. Habis. Habis dah. Saya putus tik 150. Habis. Boleh putus tik kat kawan punya. Tuan-tuan tengok. Doa ini adalah doa yang dibacakan oleh Rasulullah dan digelar oleh para ulama minal jawami'il kawamil. Doa tersempurna dan doa terlengkap. Sehingga kan ulama sebut, kalau tak sempat nak baca semua doa Nabi yang beratus-ratus doa Nabi yang ada, belum lagi doa yang ada dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, itu doa Quran pula. Maka cukuplah doa ini sahaja. Sebab apa? Tuan-tuan tengok makna dia. Ya Allah, tengok apa yang Nabi minta. Tengok apa yang Nabi minta setiap hari. Kami mohon kepadamu kebaikan seluruhnya. Nabi minta semua kebaikan yang ada atas muka bumi ni. Ayat tu satu cukup dah. Habis cukup.
Ulama kata ayat tu satu cukup. Ya Allah, kami minta semua jenis kebaikan yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian Nabi tambah, tuan-tuan tengok. Kebaikan seluruhnya yang disegerakan di dunia maupun yang ditangguhkan di akhirat. Maksudnya semua. Hak dunia kita hidup ni sampai meninggal. Hak akhirat semua kebaikan pun diminta, diajar oleh Rasulullah untuk umat Nabi Muhammad tiru cara Nabi minta. Tiru cara Nabi minta. Kita nak hidup 10 tahun lagi, nak hidup lagi 20 tahun, nak hidup lagi 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ya Allah, semua kebaikan yang ada di atas muka bumi Allah, dunia dan akhirat kami minta. Nabi ajak. Tu maksud ajilihi wa ajilihi. Yang tangguh ataupun yang segera. Kebaikan yang kamu nak bagi hari ini ya Allah, ataupun kebaikan yang kamu nak bagi lagi 25 tahun. Kami minta. Satu. Kemudian kami berlindung kepadamu. Tak boleh. Yang disegerakan di dunia maupun yang ditangguhkan di akhirat. Tengok Nabi kata apa? Yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Kebaikan. Tuan-tuan, banyak dalam hidup kita ni kebaikan yang kita tak tahu pun kebaikan itu nak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dalam dunia ni kita tak tahu bahwasanya satu-satu benda yang Allah putuskan itu rupanya kebaikan untuk kita. Lepas habis selesai satu-satu keadaan, satu-satu peristiwa, baru kita tahu rupanya Allah SWT suruh kita pindah tu. Kalau tak pindah dulu kena tsunami. Memang waktu pindah tu geram. Duk lama dah, rumah kat situ buat elok dah. Nak kena pindah juga sebab suami nak kena tukar juga kerja. 3 tahun lepas pindah, Allah buat mai tsunami. 16 buah rumah semua rosak. Waktu tu apa dia? Waktu tu baru termenung. Oh, rupanya ada kebaikan yang ditentukan oleh Allah, yang Allah tahu untuk kita. Kebaikan yang aku tahu dan kebaikan yang tidak aku tahu, wahai Allah. Ni Nabi ajak ni. Ya Allah, berikanlah seluruh kebaikan dunia dan akhirat, sama ada aku tahu ataupun aku tidak tahu. Nabi ajak untuk doa. Tuan-tuan tengok makna, tuan-tuan tahu. Dia doa ni dia lebih tajam apabila kita memahami makna itu, selain daripada pengharapan hanya kepada Allah. Itu nombor satu lah, kan? Yakin, baik sangka, yakin kepada Allah. Itu satu, kan? Nombor dua, kita faham benda hak kita minta tu. Dia sebab yang lebih barakah doa hak bahasa Arab hak Nabi sebut tu. Lagi elok faham makna. Sebab tu saya bagi dengan terjemahan ni. Tuan-tuan jangan lipat tak dalam kereta. Lipat tak dalam kereta, lepas tu orang ronyok buang lah. Balik pelekat. Tuan-tuan balik pelekat, kan? Pelekat. Tiap-tiap hari diri mengadap doa tu baca. Lepas 2 bulan hafal, dia hafal sendiri. Kan? Lepas ikut cerdik lah. Kan? Ada orang dia cerdik seminggu ya. Kan? Budak-budak saya habis mayang subuh, saya tazkirah. Saya kata lagi tak hafal jangan keluar. Kan? Habis tazkirah tu saya kata baca doa ni lagi tak hafal, kan? Jangan keluar. Lepas duduk tang tu lepas tu mai tasmih habis. Budak-budak, kan? Cepat, kita pun tengok pun terkejut, kan? Cepat dia hafal sedah ya. Lepas tengok tu setengah jam habis sekali dengan terjemahan ataupun hak bahasa Arab saja, Tuan-tuan punya cara pelekat, hari-hari baca. Sekali dengan makna. Sekali dengan makna. Kemudian dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan seluruhnya. Mai mana perkataan seluruhnya? Kullihi. Tuan-tuan tengok baris kedua tu, wa na'udzubika minasyarri. Syarri ni kejahatan. Ya Allah, Nabi ajak doa, aku berlindung denganmu ya Allah daripada segala kejahatan yang ada. Semuanya. Kejahatan jin, kejahatan manusia, kejahatan binatang buas, kejahatan nak sepak batu, apa saja keburukan dan kejahatan.
kullihi, semua, wahai Allah. Ajilihi wa ajilihi, yang ada di dunia dan juga di akhirat. Ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wahai Allah, kejahatan yang kami tahu ataupun yang kami tak tahu. Keburukan, ada keburukan kita tahu keburukan tu nak berlaku. Dia termasuk dalam doa ni keburukan dan kejahatan yang akan berlaku kat kita atau keluarga kita yang kita tahu. Ada kejahatan dan keburukan yang akan berlaku esok, yang akan berlaku minggu depan, yang akan berlaku tahun depan, yang akan berlaku 12 tahun. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Kita percaya dekat isteri, kita percaya dekat suami kita, betul-betul punya percaya. Semua kita serah kat dia, dia urus. Dua-dua lah, saya tak kata kat isteri, saya kata suami, masing-masing. Lepas 20 tahun berpisah, semua duduk kat kawan tu dah. Dan selepas berpisah, hak pasangan tu kata semua hak saya, keluar. Kedai hak saya, rumah hak saya, kereta hak saya, keluar. Suami berlaku kepada suami, berlaku kepada isteri. Ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wahai Allah, kami berlindung denganmu wahai Allah daripada kejahatan. Apa saja kejahatan, seluruhnya Nabi ajak ni, yang kami tahu dan kami tak tahu wahai Allah. Terduduk hak pasangan ni, terduduk, no? Tak ada apa, kosong terus. Duk ingat nak hidup apa nama ni sampai akhir hayat, sehidup semati. Tengok Allah uji di tengah-tengah. Setelah dah serah semua kepada pasangan, kan? Tu contohlah, dan contoh ni bukan saya saja buat contoh, memang berlaku pun di dalam masyarakat. Wal'iyadzubillah. Peringatan kedua, tengok Nabi minta apa? Tuan-tuan, kenapa ulama kata doa ni satu ni cukup? Iaitu, wahai Allah, kami minta kepadamu kebaikan yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Apa maksud dia, tuan-tuan? Macam ni, ya Allah, semua benda baik yang Nabi minta, kami nak minta itu juga. Habis, cukup. Ulang perenggan kedua ni tak apa dah. Habis, cukup. Yakin dan baik sangka Allah makbul, lepas tu hanya mengharapkan pemakbulan itu daripada Allah SWT. Cukup. Tuan-tuan, doa ni, perenggan kedua ni, ya Allah, semua benda baik yang Nabi minta, aku juga minta benda tu. Cukup. Tuan-tuan tahu apa Nabi minta? Allahu Akbar. Sangatlah banyak hak Nabi minta. Sampai kita tak mampu. Antaranya, satu hari Sayyidatuna Aisyah dia pergi kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak berdoa kepada aku? Sayyidatuna Aisyah, isteri Nabi, beruntunglah dia duduk serumah dengan Nabi. Walaupun ada giliran, ketika giliran Rasulullah di rumah Sayyidatuna Aisyah pergi kat Nabi. Aisyah kata, aku tengok Nabi dalam keadaan sedang gembira. Dia pergi duduk dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ud'ullaha li, boleh tak doa kepada Allah untuk aku? Khas untuk aku. Nabi tengok Aisyah, Nabi kata boleh. Nabi angkat tangan. Subhanallah. Apa Nabi sebut? Allahumma ghfir li Aisyah, ya Allah ampunkan Aisyah. Ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, semua dosa Aisyah yang telah berlalu dan dosa akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa-dosa yang dirahsiakan oleh Aisyah dan dosa-dosa yang dibuat secara terbuka. Tuan-tuan, Nabi berdoa, ampunkan semua dosa Aisyah, yang nak main ampunkan, yang terdahulu ampunkan, dosa yang terlindung ampunkan, dosa yang dizahirkan ampunkan ya Allah. Seronok Sayyidatina Aisyah sampai kepala kena lantai, ataupun kena, disebut hatta saqata ra'suha fi hijriha, ni Aisyah duduk bersila, kepala ni sampai kena dia ni depan bawah ni. Dia punya tunduk punya seronok.
Nabi kata apa? Nabi kata ayasurruka du'ai, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah. Apakah doa aku tadi yang membuatkan kamu gembira sampai macam ni? Aisyah pun jawab, ya Rasulullah, apa lagi yang membuatkan aku boleh gembira selain daripada doa yang kamu khususkan kepada aku? Tuan-tuan tahu apa Nabi kata? Nabi kata, wallahi, demi Allah wahai Aisyah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Sesungguhnya seperti doa itulah aku mohonkan kepada umat aku pada setiap kali aku sembahyang. Sallallahu alaihi wasallam. Tinggi kasih Nabi. Aisyah duk ingat bila dia pergi minta kat Nabi doa untuk dia khas, Nabi pun angkat tangan berdoa, dia pun seronok sungguh. Bila Nabi tanya, seronok ke aku doa? Seronok. Wahai Aisyah, doa itu bukan untuk kamu seorang, doa itu untuk semua umat aku pada setiap kali semayang. Tu ada lagi tu. Bukan habis pun, tu saya heran tu. Ramai tak dapat. Yang tak dapat angkat tangan. Tuan Haji bagi. Halo banyak orang. Kita tengok perenggan kedua tuan-tuan. Tengok perenggan kedua. Wahai Allah, semua benda baik yang Nabi minta, aku minta. Tu tuan-tuan nak baca sendiri nanti doa ni, faham macam tu. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, dan kami berlindung. Wa na'udzubika min syarri ma 'adha minhu 'abduka wa nabiyyuk. Terjemahan dia, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan yang hamba dan nabimu berlindung kepadamu darinya. Itu bahasa buku. Macam tak best Ustaz, macam tak faham. Nah, terjemah bahasa kita, ya Allah, semua benda buruk yang Nabi minta berlindung, aku minta berlindung perkara yang sama. Best. Nabi minta berlindung daripada kejahatan jin, Nabi minta berlindung daripada melakukan dosa, memutuskan silaturahim, Nabi minta berlindung daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, Nabi minta berlindung daripada tergelincir di atas titian sirat, Nabi minta berlindung daripada Nabi minta ni, ya Allah, semua benda buruk yang Nabi minta berlindung, aku minta berlindung dengan benda yang sama. Tu terjemah kampung kita. Terjemah bahasa saya dan bahasa kita semua, hak faham hak tu. Jadi terjemah bahasa buku dia jadi, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan yang hamba dan nabimu berlindung kepadamu darinya. Itu bahasa buku. Boleh faham juga. Kan? Boleh faham juga. Cumanya kenapa saya hurai supaya bila tuan-tuan baca nanti dalam semayang ke, siapa yang hafal di rumah dia ada bilik semayang, pelekat tang depan tu. Ada orang dia ambil berat pasal semayang, maka di rumah dia ada ruang untuk dia dengan anak-anak dia semayang. Ada orang semayang ni, nak semayang tang mana pun semayang lah. Dah lah rumah pun kecil, 3 bilik je, anak 6. Dia dengan suami dah 1 dah, tak muat kan. Tak ada tempat khas. Yang ada tempat khas, pelekat tang semayang tu, tadah tangan. Tadah tangan sambil faham makna. Kan? Ataupun baca hak bahasa Arab sekali dengan terjemahan. Atau berdoa tu. Tengok perenggan yang terakhir. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Yang ni pun sangat bagus. Apa Nabi minta? Cuba tengok. Ya Allah, kami memohon kepadamu syurga dan apa saja yang mendekatkan kepada syurga, kepadanya tu kepada syurga. Ya Allah, kami mohon syurga dan apa saja yang boleh membuatkan kami dekat dengan syurga. Itu terjemahan dia, tafsiran dia. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Bahasa mudah, bahasa kampung dia macam ni lah. Ya Allah, apa-apa sahaja di kalangan perbuatan dan juga perkataan yang boleh mendekatkan kami kepada syurga, maka kurniakanlah kepada kami, ya Allah. Kita bukan minta syurga saja, kita minta Allah pemudah. Wahai Allah, apa-apa saja tindakan dan ucapan yang boleh membuatkan kami boleh dapat redha-Mu, pahalamu dengan mudah,
dekatkanlah kepada kami ya Allah. Dekatkan. Allah pun bagi ilham kat kita untuk buat benda baik yang banyak. Dia tak gaduh kaya tuan, nak buat benda baik banyak tak gaduh kaya. Tak gaduh kaya. Tapi Allah ilham. Ni mak tafiz di dalam Pulau Langkawi ni ada hampir lebih 7-8 mak tafiz kan, lebih kan. Sebulan sekali dia bawa gula sekilo tu dia bagi. Sekilo. Itulah tindakan yang boleh membuatkan mendekatkan diri dia kepada mendapatkan syurga. Itu tindakan. Perbuatan yang boleh mendekatkan diri dia kepada syurga. Perbuatan pula ajak orang lain kebaikan. Ajak orang lain kebaikan. Tak kiralah dia buat ataupun dia tak buat. Ajak niat untuk sampaikan ilmu. Maka kita pohon kepada Allah syurga. Lainlah dia dua ni. Syurga satu. Ya Allah, kurniakanlah syurga satu. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku apa-apa perbuatan dan perkataan yang mendekatkan aku kepada syurga. Itu dua. Lain. Baru ni bulan lepas kot. Ada kurier mai hantar kat sekolah kami. Kurier lah macam-macam lah ni, JNT lah apalah macam-macam. Kurier tu dia mai hantar sejadah elok. Sejadah hak Mekah tu tuan, yang warna raudah tu. Kalau sejadah biasa ni kita bagi, tak tentu lagi orang hampak dalam masjid. Ada satu orang hamba Allah ni, dia beli sejadah ni banyak. 50, dia beli 100 sejadah ni. Kemudian dia post ke masjid-masjid. Sejadah ni sedap lah tuan-tuan duduk sejadah ni. Sejadah memang daripada Saudi. Memang disulam di Saudi dan warna dia seperti warna raudah. Bentuk dia semua raudah punya. Kami pun dapat baru ni di sekolah dapat. Tuan-tuan. Dia post mai, dia tulis untuk masjid Akademi Darul Ifta. Dia post pergi kat masjid lain, dia tulis untuk masjid sekian. Untuk masjid, wakaf untuk masjid sekian. Bila kita dapat sejadah hak elok tu tuan-tuan, sejadah hak elok tu, kualiti dia elok, tengok pun tenang, sedap. Orang tak di mana tuan? Sejadah tu. Orang ambil tak dalam masjid, orang tak di tempat imam. Maka setiap rakaat yang imam tu berdiri di atas sejadah tu, pahala tiap-tiap rakaat solat itu jugalah sedang masuk ke dalam buku akaun pahala orang yang menginfakkan sejadah itu untuk masjid, untuk disolat. Tuan-tuan nampak? Kreatif. Dia bijak, cukup bijak. Sangat bijak, sangat kreatif tuan-tuan. Sangat kreatif. Dia tak buat apa pun, dia duduk di rumah. Tapi dengan syarat dia pun semayang lah, jangan dia duduk saja. Dia kata tu imam bekat semayang berlambak dah. Saya hantar 100 masjid, bayang tengok ustaz. Takkan tak masuk syurga. Tak boleh masuk syurga kalau dia tak semayang. Sebab kunci tak ada. Bawa pahala banyak, kunci nak masuk syurga tak ada. Takkan boleh masuk. Pahala banyak masuk, kunci tak ada. Dia kena semayang, dia tak boleh zalimi orang apa semua. Nak habaq kata tindakan dia yang kreatif, tindakan dia yang bijak, tindakan itu mendekatkan dia untuk mendapat redha Allah. Tuan-tuan, 100 masjid, kalau orang tak mai pun, kalau PKPB pun, dia benarkan untuk semayang 5 orang, Tok Imam semayang tak atas sejadah tu? Tok Imam tetap semayang atas sejadah tu. Dia duduk di rumah, pahala masuk. Pahala solat tuan-tuan, bukan pahala sedekah RM1. Pahala solat fardu. Jadi sebab tu Nabi ajak berdoa, ya Allah, kami minta syurga satu. Dan kami minta juga, ya Allah, mudahkanlah kami perbuatan dan perkataan yang mendekatkan kami kepada syurga. Kemudian lagi, wa na'udzubika minan nar. Kami berlindung
denganmu ya Allah daripada neraka, kami berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan apa-apa yang mendekatkan kami daripada perkataan ataupun perbuatan, mendekatkan kami kepada menjauhkan. Kita baca terjemahan dia. Dan kami memohon kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari neraka dan apa saja yang mendekatkan kepadanya. Apa saja perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kami kepada neraka. Setiap kali kita berhenti kedai Melayu Islam, kedai makan, kedai jual baju, kedai bengkel kereta, kedai apa saja yang dimiliki oleh orang Islam, tuan-tuan kerap tak dengar bunyi zikir ataupun ayat Quran? Kerap tak dengar? Jarang. Banyaknya pasang lagu. Kadang-kadang sampai kuat pasang lagu. Tuan, dia pasang lagu melalaikan dan melarahkan orang lain. Maka itu adalah perbuatan yang mendekatkan orang itu kepada neraka. Ini kata perbuatan yang boleh mendekatkan kepada neraka ni. Dia perbuatan tu bukan perbuatan neraka. Tapi dengan dia pasang lagu dengan kuat melalaikan orang tadi ni, itu tindakan dan perbuatan dia yang mendekatkan dia kepada neraka. Kita ada kedai makan, kita ada kedai runcit, kita ada kedai dobi, kita ada kedai bengkel kereta, pasang zikir. Susah sangat kau nak bubuh pasang zikir. 1000 kedai kita masuk, tak ada 5 pun tak ada yang pasang zikir. 5 pun tak ada. Banyaknya pasang lagu lara, menjerit lagu. Perempuan menyanyi, lelaki menyanyi lagu-lagu yang membangkitkan syahwat. Nampak tuan-tuan? Perbuatan yang boleh mendekatkan orang itu kepada neraka. Dia tak buat apa, 80 orang masuk, 80 dosa dia duk tanggung. Ada kedai makan, ada kedai runcit, ada hotel, ada apa, pasang zikir. Orang ikut lah. Bila pasang zikir, dia tak ikut dengan mulut pun, hati dia sebut tak bila dia dengar? Sebut. Hati dia akan sebut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita masuk duduk di lobi, dia pasang pelan je dengar. Kita ikut, hati jadi sebut, kau buat tak heran. Hati jadi sebut. Subhanallah. Bukan susah sangat pun tokek-tokek kedai, tokek-tokek restoran, bukan susah pun untuk pasang dan beratus orang yang masuk tu, tuan-tuan. Yang dengar dan sebut sekali. Tuan-tuan bayang tengok, 400 orang masuk dalam kedai kita. Tiap-tiap orang sebut 5-6 kali. Masuk juga dalam buku amalan kita. Masuk juga dalam buku amalan kita. Hak kebaikan tadi ni. Bukan susah pun. Kena kreatif je. Fikir lebih. Dan kemudian, tuan-tuan, wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in. Yang ni yang paling lengkap sekali ni, hak penutup doa Nabi ni, yang ni yang penutup yang merangkumi semua sekali. Apa doa yang Nabi ajak? Penutup ni yang paling lengkap sekali. Dan kami memohon kepadamu wahai Allah, agar menjadikan setiap ketetapan takdir yang engkau tetapkan untuk kami sebagai takdir kebaikan. Itu dia. Ya Allah, apa yang kau nak tentukan kepada kami petang satgi, esok ya Allah, minggu depan ya Allah, apa yang kau nak tentukan kat kami bulan depan ya Allah, apa yang kau nak tentukan kami pada hari kematian kami ya Allah, kami minta ya Allah, tentukanlah kebaikan. Jadikanlah ketentuan dan ketetapan itu adalah kebaikan. Tuan-tuan, Allah ubah jadi benda baik. Allah ubah jadi benda baik. Sebab manusia dikira ketika mana dia buat keputusan untuk memilih meminum arak ataupun meninggalkan minum arak. Dia buat pilihan.
Manusia itu diberikan pahala oleh Allah ketika mana dia buat pilihan, sama ada pagi tadi dia nak bangun subuh awal ataupun dia tak mau bangun subuh, dia buat pilihan. Manusia yang buat pilihan tadi bila masuk waktu duha untuk dia bentang sejadah Allahu Akbar semayang 2 rakaat, ataupun dia buat pilihan untuk tak ambil semayang dan tak mau semayang duha, dia buat pilihan. Ya Allah, kami minta waktu kami nak buat pilihan itu ketetapan dan takdir kamu ya Allah, kebaikan. Allah akan bantu orang yang bila dia panjatkan doa ni, Allah makbul doa tu, Allah makbulkan kepada dia, maka dia pilih untuk buat benda baik. Allah akan bantu dia pilih untuk buat benda baik. Allah akan bantu dia tiap-tiap kali Allah Taala ni pilih untuk buat benda baik. Bila tabung lalu depan dia, dia yang buat pilihan sama ada nak tarik yang warna hijau ataupun yang warna merah ataupun yang biru. Paling lekeh ha? Dia pun tengok-tengok, buka ada 3. Sayur tak beli lagi. Biru dah ha? Balik boleh singgah beli sayur. Padahal hak warna ungu pun ada, hak 100. Kita minta Allah SWT pilih waktu, buat ketetapan kepada kita waktu kita nak buat pilihan tu, supaya Allah Ta'ala buat ketetapan pilihan yang baik. Allah gerak tangan kita, ambil yang banyak, yang merah tu, ambil bubuh. Itu maksud hak doa lah saat ni kan, hak lah tu. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi lana khaira, dan kami mohon kepadamu ya Allah setiap ketetapan dan takdir. Itu maksud dia, yang engkau tetapkan untuk kami sebagai takdir kebaikan. Sebab benda semua Allah Ta'ala dah tahu apa nak berlaku kan. Cumanya hak pilihan harian kita ni, yang tu kita minta Allah Ta'ala tentukan yang kebaikan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sekadar tu dulu untuk hari ni. Kita duk ingat hari ni last, kemarin last kan PKP, rupanya hari ni PKPB tu hari ni last. Jadi kita tak boleh panjang sangat, dibuat ketetapan untuk ringkaskan kuliah. Jadi yang tu saja untuk pagi ni. Semoga doa tu bermanfaat lah untuk saya dan kita semua, pakat-pakat beramai sampailah penghujung hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkanlah semua ilmu yang kami belajar pada pagi ini ya Allah. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.